Bismillahirrahmanirrahim. Penerakaan ke dunia antarabangsa. Gerakan Islam berjaya menyebarkan Islam sehingga menembusi luas menajung tanah Arab. Kejayaan itu sangat berbeza dengan penjajahan yang berlaku dalam dunia barat. Penjajahan barat yang berlaku melalui dua kuasa besar dunia, iaitu Rom dan Parsi. Zaman dulu dua kuasa besar, Rom dan Parsi, yang menjajah, yang menakluk. Orang Islam masuk ke negeri orang tidak menjajah, tidak menakluk, tak memperhambakan rakyat, tak rapah harta orang, kendalikan harta dengan baik. Dengan sebab itu, bila Islam masuk, orang terima. Penjajah masuk, orang lawan. Namun selepas Islam hilang tampuk kekuasaan, maka muncul kuasa besar Eropah dan kuasa besar dunia terkini. Islam menentang dasar penjajahan dengan sekeras-kerasnya. Hal ini demikian kerana ia berunsurkan konsep penaklukan yang memaksa, memperhambakan dan merampas hak negeri dan penduduk yang diperintah. Sekarang kita menghadapi zaman Islam jatuh. Jatuhnya kerajaan Osmaniyah. Tak ada kuasa besar Islam. Negeri Islam dijajah oleh musuh dan dunia dijajah. Bertukar pada penjajah barat, penjajah Perancis, penjajah British, Belanda, Itali, Rusia, China, macam-macam penjajah menakluk. Di mana penjajah ini berbeza dengan Islam. Bertakluk negeri orang, memperhambakan rakyat, menyeksa rakyat, merampas harta negeri yang dijajah itu. Beza dengan Islam. Sebaliknya Islam tidak memperhambakan rakyat di mana sahaja negeri yang dikuasai. Pada masa yang sama, Islam tidak bertindak memeras hasil negeri tersebut untuk kerajaan pusat yang memerintah. Bila Islam masuk negeri orang, Islam tak dapat harta. Kendalikan harta untuk rakyat negeri itu dulu. Bila kita baca hukum zakat, zakat kena beri ke orang kampung dulu, lebih baru pindah ke lain. Begitulah bila Islam merintah negeri. Islam jadikan hasil negeri untuk membela rakyat negeri yang diperintah itu. Sama ada orang Islam ataupun orang kafir. Dibenarkan orang bercocok tanam, milik tanah. Dibenarkan berniaga. Kalau penjajah, dia tanah milik orang kaya. Orang miskin kerja je, beri hasil je. Zaman dulu bila Islam merintah, dia beri tanah-tanah ini pada orang Islam dan orang kafir. Dibenarkan berniaga. Orang Islam dikenakan zakat pertanian, orang kafir dikenakan kharaj, cukai pertanian. Orang Islam dikenakan zakat perniagaan, orang kafir dikenakan usyur, cukai perniagaan. Ini ada dalam kitab fiqh. Masalah kita tak tahu tu, bodoh tak mengaji, cerita lain. Orang Islam kena zakat fitrah, orang kafir kena bayar jizyah, cukai keselamatan diri, jizyah. Bayar. Kita zakat fitrah, dia bayar jizyah. Ada jizyah dipanggil. Jizyah ni ialah cukai menjaga keselamatan, jazak. Kitab fiqh, kitab Jawi kata cukai kepala, sebut kepala gerung lalu. Sebut juga kepala tu, salah terjemah tu, tak kena. Jizyah makna jazak. Kita beri keselamatan, dia bayar cukai ke kita, jaga keselamatan dia.
Bila orang Islam tak mampu nak jaga keselamatan, Abu Ubaidah pulangkan balik jizyah itu. Mereka heran, macam mana ni kerajaan pulang balik. Juga biasanya kerajaan ni bukan pulang balik, nak naik semua ada. Ni dok pulang balik, ini pelik. Kita tengok pelik orang Islam kata ni. Ini. Itu Islam. Kemenangan Islam yang diperoleh apabila mengalahkan kuasa besar berkali ganda lebih hebat. Hasilnya hal ini berpunca daripada keikhlasan dalam menyelamatkan manusia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kemenangan Islam juga tercapai disebabkan oleh penerimaan rakyat tempatan dalam kalangan bangsa yang sama dan menolak kerajaan yang zalim di tanah air mereka sendiri. Mereka terima Islam. Bila Islam menghadapi tentera Parsi, di mana Al-Musanna bin Harithah mati syahid, Abu Ubaid Al-Saqafi mati, Sayyidina Mu'attah Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin tentera. Belum serang, Sa'ad hantar Rumi bin Amir, salah seorang orang Badui je, orang kapung jatuh jadi utusan, berunding untuk beri 3 perkara. Sama ada masuk Islam, kamu macam kami, ataupun kamu berdamai dengan kami, tak berkelahi, tak berperang, jangan kaca kita nak dakwah. Yang ketiga, berperang. Ini 3 perkara disampaikan. Bila Rustam Panglima Parsi menawarkan orang Islam nak apa, sanggup kami bayar, kami nak beri apa saja, kalau mari nak harta nak apa. Rumi kata, Allahu ta'atana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala menghantar kami datang ke sini untuk mengajak siapa yang mahu. Kami tak paksa, daripada memperhambakan diri kepada sesama makhluk hamba, kepada memperhambakan diri kepada Allah sahaja, daripada ajaran agama yang zalim kepada Islam yang adil, daripada wawasan dunia yang sempit daripada dunia sehingga akhirat yang luas. Ini seruan kami yang kami nak bawa, nak menyelamatkan manusia. Akhirnya berperang dan Parsi kalah. Kalah Parsi. Islam menakluk negeri Parsi, memerintah wilayah-wilayah Parsi. Bila Islam merintah, Islam melaksanakan hukum-hukum yang adil, hukum-hukum yang baik, menyebabkan orang Parsi, orang Iran habis masuk Islam. Tinggal sikit-sikit je dari Islam. Orang Iraq masuk Islam, Rom, wilayah Rom masuk Islam, Mesir masuk Islam, Sudan masuk Islam, Syria masuk Islam. Syria tu asalnya Kristian, masuk Islam. Utara Afrika masuk Islam. Masuk Islam kerana tengok Islam ni adil, baik dan tunduk bersama dengan Islam, meretah dengan Islam, adil. Di sinilah bila berlaku perbincangan di kalangan ahli-ahli politik di Eropah kerana menghadapi komunis, kerana blok Timur, blok Barat. Blok Barat ni Eropah lawan blok Timur komunis. Bila berlaku perang di Vietnam, perang di Kemboja, perang di Eropah Timur, dipanggil teori domino. Teori domino ni ialah dengan makna akan ditakluk negeri dapat satu-satu. Lalu mereka menganggap ini bahaya, ancaman komunis di seluruh dunia. Lalu beberapa ahli politik Eropah mengatakan di sana ada yang lebih bahaya pada komunis lagi, Islam. Islam lebih bahaya pada komunis.
Khomeini dia takluk je, dia meretah. Dia peretah negeri. Islam kalau dia masuk, dia peretah hati-hati manusia. Islam kalau dia masuk, dia menguasai hati-hati manusia. Manusia akan redha, akan terima Islam ini. Ini bahaya. Islam lebih bahaya pada Khomeini. Oleh kerana itulah takut sangat kalau meretah dengan Islam ni. Tak boleh, dia akan lawang. Meretah Islam ni kena halang habis-habisan. Dia sendiri halang atau dia guna orang Islam. Orang Islam juga tukang halang. Macam kita nak tebang kayu lah, mata kapok besi je, kena ambil kayu buat ulu. Ambil kayu buat ulu juga nak tebang pokok kayu. Itu juga. Dia nak tebang Islam ni, ambil orang Islam juga guna untuk lawan. Ini yang kita hadapi pada hari ini. Takut kalau Islam ni berkuasa. Rasulullah SAW mengadakan hubungan antara bangsa dengan menghantar surat kepada raja-raja. Kandungan surat itu jelas mengajak mereka kepada Islam tanpa paksaan atau bersama-sama berlaku adil. Semua raja yang menerima Islam dikekalkan di tempat mereka. Begitu juga raja yang tidak bermusuh dengan Islam dan tidak berlaku zalim. Dan Nabi bertabuk di Madinah, Nabi suruh sahabat tulis surat, hantar ke raja-raja. Sahabat pun tulis surat. Surat tuju pada Raja Rom, Raja Parsi, Raja Maskat, Raja Oman, Raja Habasyah, Raja Mesir. Banyak raja-raja. Setelah sudah surat ditulis, sahabat-sahabat kata, Rasulullah, raja-raja ni tak terima surat kalau tak ada tanda. Tak ada tanda rasmi. Kena ada khatam, ada rubber stamp. Tanda rasmi ini surat kerajaan. Kalau tahu surat bodoh itu dia tak terima. Kena ada tanda rasmi. Ini amalan yang berlaku. Lalu Nabi pun suruh buat khatam, buat cop, tulis Muhammad Rasulullah. Muhammad di bawah, Rasul Allah di atas. Itu khatam Nabi. Tiap-tiap surat ada cop. Ini amalan orang kafir yang Nabi ambil. Tak apa, ambil. Ada orang ni, ngundi ni bukan orang Islam, ngundi ni orang kafir. Pilihan raya ni orang kafir, dah seorang ngundi lah. Ni sesak ni. Dok ngaji Islam. Cakap bahagian. Bukan semua orang kafir buat tu kita tinggal belaka. Contohnya nak pergi Mekah nak pakai pasport, pakai visa. Kena ada visa haji, kena ada pasport. Kena nak jaga keselamatan Mekah. Mekah Madinah ni mesti orang Islam je masuk, bukan Islam tak boleh masuk. Orang yang buat kacau tak boleh masuk. Dengan sebab itu dia buat pasport. Dia hantar pada kedutaan, dia cek orang ni boleh ke tak pergi Mekah, baru dia beri visa. Di mana pasport dan visa ni adalah amalan antarabangsa, bukan orang Islam. Tapi kena buat pasport nak pergi ke Mekah. Tak ada dalam rukun haji. Tak ada, kitab fiqh tak ada sebut pasport, tak ada apa. Ulama kata ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Apa yang tak sempurna yang wajib melainkan dengannya jadi wajib. Benda wajib tak boleh buat melainkan kena ada dia, maka wajib. Maka buat pasport wajib, ambil visa wajib, termasuk dalam syarat hukum wajib haji, walaupun tak ada dalam kita. Ini termasuk dalam kaedah fiqh. Maksud ila fa wajib. Mengundi betul juga. Nak meretah negara kena mengundi. Kalau tak mengundi tak boleh meretah negara. Tak tahu mengundilah, orang lain mengundi, orang kafir mengundi, orang kafir meretah negara. Orang kafir meretah negara. Kita tak pergi mengundi, pergi Mekah. Pergi Mekah, pergi umrah ni. Tak tahu mengundi lah. Kita pun tinggal pergi Mekah umrah, orang kafir mengundi. Negeri orang kafir ambil. Kalau nak dia ambil masjid, dia rombak pergi Mekah tak boleh habis, dia halang macam Sepanyol. Nak buat apa? Nangis tak dia apa dah? Ni kena faham, kena reti ni. Sepanyol, Islam mereka selama 800 tahun. Sepanyol tu
masjid-masjid hebat, masjid Khurtubah, masjid Granada, masjid yang hebat, masjidnya ulama-ulama ramai mengajar, tapi tak berjuang, tak berjihad, jatuh Spanyol, orang kafir takluk, halau habis orang Islam. Kalau tak lari, bunuh. Dihalanya orang Islam, dirampahnya masjid, dibongkarnya kubur, rakyat raja habis dia sapu belaka. Kena, kalau dah ikut bunuh, rakyat ke raja ke tak berani. Ini kena faham. Dan sebab itu tanggungjawab mempertahankan Islam ni wajib kita kena sedar. Oh ni tak ada dalam Quran, tak ada hadis. Tak ayat dia dalam Quran, tak khubar dia dalam Quran, tak lembu dia sebut dalam Quran, tak sebut. Tapi ada kaedah-kaedah dia, kita kena faham. Benda yang jejek najis, itu najis, kena faham lah. Jadi banyak benda-benda yang tak disebut dalam Quran, tapi ada dasar umum yang disebut dalam Quran, kita kena faham. Dan Nabi nak atas surat, sahabat-sahabat kata kena ada rubber stamp, ada cop. Nabi berbuat cop. Raja-raja yang terima Islam, Raja Masqat terima Islam, Raja Oman terima Islam, Raja Bahrain terima Islam, Raja Habasyah terima Islam. Semua raja terima Islam ni tak dia pecat jadi raja, terus jadi raja. Tak dia pecat, jadi menjadi raja jugalah. Tak dia pecat, terus jadi raja. Ada raja-raja yang lawan Islam, orang ni lawan. Ada raja-raja yang berdamai dengan Islam. Ini Nabi terima berdamai dengan Islam, tak kelahi dengan Islam. Ada raja-raja yang begitu, terima dengan Islam, damai. Hubungan dagang dan lawatan atau pelancongan dengan bahasa yang semasa menjadi propaganda yang menunjukkan keadilan Islam. Keadaan itu menakutkan kerajaan daripada kuasa besar pada zaman itu, yang kesemua mereka itu melakukan kezaliman. Di mana orang Islam membenarkan orang kafir masuk, dipanggil mu'amman, diberi keamanan. Ada orang kafir nak mari berniaga di Madinah, nak mari berniaga di negeri Islam zaman Nabi, masa perintah orang kafir benar masuk lagi, dibenarkan datang berniaga, dia masuk berniaga walaupun dia daripada negeri yang bermusuh. Tapi orang berniaga ni tak musuh, dia nak berniaga je. Dia masuk negeri Islam, dia tengok orang Islam ni baik, tak menipu, bagus akhlaknya, mulia, pemerintahnya adil. Dia balik ke negeri dia, cerita kepada rakyat negeri dia, Islam ni mereka bagus, tak macam negeri kita. Menyebabkan pengaruh Islam masuk ke negeri-negeri ni, masuk ke negeri ni. Orang tahu hak Islam. Contohnya Cina, disebut dalam buku-buku lama Cina, bila orang kafir cabar Nabi, tunjuk mukjizat. Lalu Quran, Nabi tunjuk mukjizat, bulan sebelah dua. Setelah 2 bulan. Dan nampak di negeri Cina bulan sebelah dua. Setelah 2 nampak negeri Cina. Lalu Raja Cina panggil ahli-ahli falak, ahli-ahli angkasa lepas. Siapa bulan sebelah dua ni berlaku di sebelah barat. Lalu ahli falak dia kata mesti ada perkara besar berlaku. Lalu Raja Cina panggil orang Arab yang berniaga di Cina pada masa itu, tanya apa berlaku. Peniaga ni beritahu ada Nabi Zahir, ada Nabi Zahir di Mekah, Zahir Nabi di Mekah membawa ajaran Islam. Lalu Raja Cina membenarkan orang Islam berdakwah. Dan sebab itulah di Cina ada masjid, masjid yang didirikan sejak zaman Nabi. Ada tahun 8 Hijrah ada masjid, tahun 11 Hijrah Nabi hidup lagi lah. Zaman sahabat ada masjid-masjid yang lama, masih ada sampai sekarang, menunjukkan Islam masuk lebih awal daripada Islam masuk ke tanah Melayu. Mereka ikut Islam melalui peniaga-peniaga. Dan Cina tidak berperang.
Tak berperang dengan Islam, tak berperang. Cina berdamai dengan Islam. Ada juga dia takut nak perang zaman kerajaan Abbasiyah. Dia takut nak perang. Dia atau utusan kepada khalifah, bawa peti penuh jarum dalam, simbolik nak tunjuk ramanya rakyat Cina ni. Ramah macam jarum dalam peti ni lah. Tak lawan nak bilang, nak lawan dengan Cina. Lalu khalifah tulis surat jawab, kalau itulah ramanya rakyat kamu, kami akan hantar bala tentera yang kepalanya di Cina, ekornya di Mekah. Jawab surat, kami ada tentera, kepala di negeri Cina, ekor di Mekah. Tak tahu ramah mana pada tentera Islam ni. Jawab surat tu. Mudah je, sindir menyindir lah, cara zaman dulu. Dan Cina berdamai dengan Islam, ada hubungan diplomatik. Dakwah masuk. Raja Habasyah terima surat Nabi. Dalam masa yang sama terima wakil Quraisy, suruh halau orang Islam yang berhijrah. Raja Habasyah minta orang Islam baca ayat-ayat Quran. Ja'far baca ayat Quran, surah Al-Imran, cerita Nabi Isa. Raja Habasyah Raja Habasyah dan menteri-menteri dia dengar ayat Quran menangis, kerana benarnya apa yang ada dalam Quran. Sambil dia pegang tongkat, nyata dan jelas, benarnya macam tongkat yang ada di hadapan aku ini. Raja Habasyah masuk Islam. Dan Islam sampai di Habasyah sejak zaman Nabi, dan berkembang di negeri Afrika. Dia bawa Islam ke negeri Afrika yang lain. Itu kedatangan Islam. Dengan surat-surat Nabi mereka terima. Dan yang masuk Islam, Nabi tak pecat, terus jadi raja juga. Yang lawan kena lawan lah, dan dijatuh dan diganti dengan Islam memerintah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kuasa-kuasa besar terlibat sama membantu kumpulan murtad bagi menjatuhkan Islam. Sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup, mereka telah berusaha mengumpulkan bala tentera untuk menghapuskan Islam. Bagi mereka, kebaikan dan keadilan Islam telah mempengaruhi kalangan rakyat mereka yang tertindas. Kuasa-kuasa besar dunia yang Nabi hantar surat ajak mereka masuk Islam. Hanya sedikit saja yang masuk Islam. Raja Oman, Raja Masqat, Raja Bahrain, Raja Habasyah. Dan ada sikit lagi masuk Islam. Adapun Raja Parsi, Raja Rom tak masuk Islam. Raja Mesir tak masuk Islam juga. Kuasa-kuasa besar tak masuk Islam. Ada yang melayan surat Nabi dengan cara kasar, Raja Parsi. Ada yang layan surat Nabi cara baik, Raja Rom, Raja Mesir. Tapi mereka tak masuk Islam. Bukan saudara tak masuk Islam, lawan Islam. Mereka membantu puak-puak murtad, mengerahkan bala tentera untuk menentang Islam, kerana mereka menganggap Islam adalah pencabar kepada kuasa mereka. Islam ini adil, Islam baik, mereka zalim, mereka jahat.
Rakyat mereka tertarik dengan Islam. Dia tengok Islam ni baik. Menyebabkan kedudukan kuasa mereka tergugat. Kerana mempertahankan kuasa semata-mata, mereka sanggup lawan Islam. Bukan kerana Islam ni salah, betul. Mereka yang salah. Tapi mempertahankan yang salah. Ahli-ahli agama seperti para padri, pendeta dan sami yang bersekongkol dengan kerajaan turut sama memeras pengikut atas nama agama. Mereka juga memainkan peranan dalam menentang Islam dan negaranya. Malangnya padri-padri orang alim yang tahu agama. Kalangan Yahudi, kalangan Kristian yang tahu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mereka baca dalam kitab mereka. Bahkan termasuklah agama Majusi, agama lain yang melihat isyarat zahirnya Nabi akhir zaman. Mereka tahu akan zahir Nabi akhir zaman. Tetapi ikut kerajaan. Ikut kerajaan masing-masing. Kan ikut kerajaannya senang. Ikut Nabi susah. Mereka menggunakan agama untuk menipu rakyat. Untuk kecek rakyat. Di atas nama agama. Berbagai-bagai cara. Kononnya mereka boleh mengampunkan dosa. Tak apalah. Kalau ikut aku pikir dosa. Aku boleh ampun dosa. Mana boleh ampun dosa? Itu hak Allah Ta'ala. Mereka bersekongkol dengan kerajaan-kerajaan itu. Mereka ikut sama lawan Islam. Kecuali segelintir sahaja. Golongan ahli kitab yang masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Pendeta Yahudi. Masuk Islam. Mukhairik. Seorang Yahudi yang kaya di Madinah. Masuk Islam. Ikut sama dalam perang Uhud. Berjumpa dengan Nabi Rasulullah. Dan pergi perang. Nak mempertahankan Islam. Pada saya mati, semua kebun saya wakaf. Sesuai Rasulullah. Ini Mukhairik. Sanggup suruh harta. Siapa begitu ada. Yang begitu rupa. Ka'bul Ahbar. Seorang pendeta dari Yaman. Masuk Islam. Wahab bin Munabbih. Itu asal ahli kitab. Masuk Islam. Ramai yang masuk Islam. Jumlahnya tapi lebih ramai yang tak masuk Islam. Yang lawan. Kerana apa? Kerana kerja dunia. Negara Islam wajib berdakwah. Kerana Islam itu risalah untuk seluruh manusia. Tanpa wujud sebarang paksaan. Dakwah pula wajib dilindungi dengan apa sahaja cara sekiranya diganggu. Pada masa yang sama, wajib berjihad menentang musuh sama ada yang telah menyerang ataupun yang bersedia untuk menyerang. Islam wajib disampaikan. Bukan saya sampaikan, pertahankan Islam ini. Lindungi Islam. Kalau ada orang halang, lawan dengan hujah. Hujah dengan hujah. Kalau dia lawan dengan senjata, lawan dengan senjata. Allah Ta'ala perintah. Lawan dengan senjata. Sebab begitu sekali. Pertahankan Islam. Dalam keadaan kita tidak paksa orang masuk Islam. Tak paksa orang masuk Islam. Tetapi jangan halang Islam ini. Jangan sekat Islam. Kalau sekat, kita kena lawan. Wajib kena lawan. Tak boleh. Tak boleh duduk sejik je ratik je. Bawa diri. Ratik. Tunggu mampu je lah. Tak boleh. Kita kena sedar. Bila Nabi wafat, berlakunya peristiwa murtad. Sahabat-sahabat bangkit berperang dengan puak murtad ni. Termasuk hufazul Quran. Mereka yang hafal Quran. Yang hafal Quran. Tinggal masjid. Berperang. Mati. Sehingga Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat bimbang Quran ni hilang. Dia tak berani hilang. Aku nak mati. Tahankan Islam. Tadi diperintah Quran dikumpulkan, ditulis. Untuk nak jaga Quran ni. Menunjukkan bahawa mereka yang hafal Quran ni berjihad.
Berperang, mati syahid di medan perang. Kerana mempertahankan Islam. Bukan duduk terbokok je. Pitih banyak buat umrah acak. Buat umrah balik. Orang nak gomo Islam, nak apa Islam, mereka ada. Itu tak betul salah. Tak betul. Jagalah hari kiamat. Hari kiamat jaga kan popok dia ni. Jaga. Bila Islam ni jatuh, orang kafir naik, dia putus masjid. Orang buat masjid. Mu nak buat apa? Nak buat apa? Mu tak berdosa. Dosa lah. Ulama-ulama mengatakan, bila Islam dalam keadaan bahaya, fardu ain. Wajib atas tiap-tiap orang Islam, lelaki, perempuan, kanak-kanak yang mampu. Untuk mempertahankan Islam. Ni tak dalih. Kita banyak buat umrah. Kita orang pula, saya ada 200 kali buat umrah. Kita orang pula, acak kali yang buat umrah. Dia mari-mari. Tapi, orang nak buat ke Islam, dia lok. Ini salah. Tak boleh. Tak boleh. Illa taghfiru yu'adzibkum azaban alima. Kalau kamu tak keluar pertahankan Islam, Tuhan azabkan kamu dengan azab yang pedih. Azab dunia dan azab akhirat. Dua-dua sekali. Jangan main. Nabi sebut dalam hadis, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yanbugh ma'ata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati, tak niat dalam diri dia mempertahankan Islam. Tak ada niat dalam hati dia pertahankan Islam, nak berperang pertahankan Islam, tak ada dalam hati dia. Mati jahiliyah, Nabi kata. Orang ni mati jahiliyah. Ini hadis. Hadis Nabi, bukan orang cakap ni, Nabi kata. Mati jahiliyah. Sahabat-sahabat Nabi yang uzur, Abdullah bin Maktum radhiyallahu an, yang buti Abbas wa ta'ala anja'ul a'ma. Ni kena faham. Ni banyak orang kita ni tak erti dah. Tak faham ni. Jadi bila musuh memerangi Islam, kena bangkit lawan. Secara serentak Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an mengarahkan pasukan tentera Islam untuk menghadapi dua kuasa besar dunia ketika itu. Parsi dan Rom. Kerajaan Parsi, penganut agama Majusi yang menyembah api, ialah golongan musyrikin yang paling bermusuh dengan Islam. Mereka pernah mengoyak surat yang diutuskan oleh Rasulullah SAW dan menghina utusan baginda sehingga melampaui adab masyarakat antarabangsa sepanjang zaman. Yang pertama, Raja Parsi. Nabi atas surat. Raja Parsi. Apa surat? Dia siap surat Nabi. Koyok. Dia hina. Dia siap surat Nabi. Kemudian dia hina utusan yang buat surat itu. Mengikut masyarakat antarabangsa, tak boleh hina utusan. Tak boleh hina duta. Ini adat dunia. Dia hina utusan Nabi. Dia koyok surat. Nabi kata, wa yumazzaqu kullu mamazzaq. Akan dikoyok orang yang mengoyok itu. Kerajaan dia dikoyok. Zaman Sayyidina Abu Bakar. Koyok. Dia syek surat Nabi, kerajaan dia kena syek. Iza halaka Kisra fala Kisra ba'dah. Bila Kisra ni tak ada Kisra lepas padanya, Nabi kata. Itu Nabi sebut. Memang tak ada Kisra lagi di Parsi. Habis. Raja Parsi. Kemudian, adapun Rom, ialah penganut agama Kristian yang mempunyai kitab dan Nabi. Mereka menerima surat Rasulullah SAW secara bersopan dan mengikut adat diplomatik. Walaupun mereka tidak menganut Islam. Akan tetapi, bermula dari zaman Rasulullah SAW, mereka menyediakan bala tentera untuk memerangi Islam. Sehingga berlakunya perang Tabuk dan Mu'tah yang masyhur. Raja Rom, dia sapa surat Nabi, dia panggil padri-padri. Dia panggil padri. Dan dia panggil orang Mekah yang berniaga di Syam. Abu Sufyan. Abu Sufyan kafir dia masa tu. Tanya padri.
Pada dia kata memanglah ada janji dalam kitab tu. Zahir Nabi akhir zaman. Tanya Abu Sufyan. Abu Sufyan kafir lagi. Macam mana Muhammad yang mengaku Nabi ni? Kata dia orang baik. Dia mengaku orang benar. Kami dulu sembah berhala, sembah patung, berzina, minum arak, makan bakar. Dia mari ajak kepada tak boleh makan bakar, kepada yang baik. Baik. Raja Rum tanya, pengikut dia macam mana? Pengikut dia banyak orang miskin, banyak orang muda. Raja Rum kata, atba'ur rusul. Itu pengikut Rasul-Rasul zaman dulu, Raja Rum kata. Bila dengar Raja Rum kata begitu, padri-padri ni, yang orang-orang besar ni, bising. Bahaya ni raja kita nak masuk Islam ni. Jatuh kerajaan kita. Lalu Raja Rum kata, sebenarnya aku nak tengok mu je. Aku tak masuk Islam. Tak jadi masuk Islam, Raja Rum. Tak jadi. Dia hormat utusan Nabi. Dalam masa yang sama, dia menyediakan bala tentera untuk menyerang Islam. Maka berlakulah perang Tabuk dan perang Mu'tah yang terkenal. Perang Tabuk, perang Mu'tah untuk menghadapi tentera Rom. Maknanya mereka menyediakan bala tentera. Dan Nabi berperang menghadapi puak-puak ini. Dia bakal dilantik menjadi khalifah, bakal menyampaikan ucapan. Sebaik saja jadi khalifah, bakal turun naik atas mimbar bersyarah. Ayuhan nas, inni muliyat wala sudah khairikum. Wahai manusia, aku dilantik menjadi pemimpin kamu. Aku pengawal yang terbaik. Setelah dia berucap-ucap, dia kata, ma taraka qaum al-jihad illa ammahumullahu bidzuli wal fasad. Tiada sesuatu kaum yang meninggalkan jihad mempertahankan Islam, melainkan Allah Ta'ala timpakan bala di atas kaum itu menjadi hina dan jahat. Ini ucapan Abu Bakar. Beri amaran. Orang Islam tak boleh tinggal berjihad. Kena berjihad. Kalau tinggal, jagalah. Tuhan akan turunkan bala. Turunkan bencana. Macam-macam bencana lah. Bencana orang jahat memerintah. Orang tak pakar memerintah. Orang zalim memerintah. Azab, harga barang-barang naik. Kehidupan jadi susah. Susah itu, susah sini, macam-macam. Bala Allah Ta'ala. Ini. Kemudian musuh datang. Habis. Apa yang berlaku di Spanyol. Spanyol tu Islam memerintah selama 800 tahun. Lama daripada kita lagi, Spanyol ni. Masjid-masjid hebat. Ulama-ulama lama. Tapi kerana berpecah, berkelahi sama sendiri, meninggalkan jihad, jatuh Islam di Spanyol. Bukan saja jatuh, orang Islam di semula. Dibunuh. Sama ada melarikan diri. Selamatkan diri. Di Algeria, di Morocco kata-kata. Habis raja-raja pun dibunuh. Raja-raja pun dibunuh juga. Bukan rakyat habis dibunuh. Sapu habis. Raja dibunuh, rakyat dibunuh. Bunuh semua. Masjid tukar jadi museum. Ada masjid jadi museum. Ada gereja dalam pula. Sekarang. Di Spanyol. Masjid dia hebat-hebat. Besar masjid tu. Besarnya masjid ini buat gereja dalam masjid. Hebat. Kubur kat Islam dibongkar. Tak ada kubur kat Islam. Dibongkar. Diambil batu nisan. Untuk jadi bangunan. Habis. Nak jadi gitu ke? Kita nak ada menyatu juga. Nak. Kalau nak. Tinggal. Buat tak tahu. Jangan buat ke Islam. Buat tak tahu. Jagalah. Timbul penyakit. Oleh kerana itulah Abu Bakar bangkit. Menentang Parsi dan Rom. Menentang murtad. Dua kuasa besar itu juga menerima kedatangan mereka daripada kalangan bangsa Arab yang telah murtad dan melarikan diri ke negara mereka. Manakala musuh yang kalah diberikan perlindungan dan pertolongan. Bila berlaku Nabi wafat, murtad. Orang Arab murtad. Sebahagian tak murtad. Apa yang menyusahkan kuasa besar dunia Parsi Rom, tolong orang murtad ni. Bantu senjata. Mereka yang kalah melarikan diri, diberi perlindungan. Diberi perlindungan. Diberi perlindungan. Selamatkan diri. Tapi ada yang balik jumpa dengan Nabi. Macam Adi bin Hatim. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bila
Sayyidina Ali serang kampung dia. Dia lari. Dia ni padri, lari ke Rom. Adik dia kena tawan. Adik dia kena tawan. Keluarga dia kena tawan. Dibawa ke Madinah. Lalu Nabi periksa tawan-tawanan ni. Adik perempuan Hatim Ta'i ni beritahu. Zahabal wafid matal walid. Ayah dah mati. Orang jaga cabut lari. Nabi tanya, mu siapa dia? Dia kata, saya anak Hatim At-Ta'i. At-Ta'i ini ialah seorang yang pemurah di zaman jahiliah. Yang suka tolong orang di zaman jahiliah. Suka tolong orang zaman jahiliah. Orang baik. Tapi tak dan dengan Nabi. Sehingga dia semelih kuda, jamu orang nak mari rumah dia. Orang mari tu nak beli kuda dia. Nak beli kuda comel. Tak ada lauk, dia semelih kuda. Orang tanya, mana saya nak beli kuda ni? Semelih lah dia. Dia makan. Siapa begitu dia, pemurah dia ni. Nabi kata, ayahmu ni seorang yang mulia. Di zaman jahiliah, akhlak yang mulia, yang dihormati di zaman Islam. Lalu Nabi bebaskan dia. Lepas bebaskan dia, dia cari abang dia lari. Padri lari. Dia cari, temu. Temu dengan Hatim. Suruh. Adi bin Hatim pergi menghadap Nabi. Dia puji ayah kita. Dia kata ayah kita baik. Dia menghadap, tak apa. Adi bin Hatim mari ke Madinah. Temu dengan Nabi. Dia menghadap Nabi, dia padri. Dia pakai solid. Solid tu dah emas. Gantung di leher dia. Nabi kata, ittakhdu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan padri-padri dan pendeta-pendeta mereka Tuhan yang lain daripada Allah. Dia kata, kami tak sembah padri, orang Kristian. Sembah Allah juga. Nabi kata, mu pakai hukum dia. Kalau Tuhan kata halal, kata haram. Tuhan kata haram, kata halal. Pengikut dia pakai hukum padri buat. Itu maknanya sembah Tuhan lain daripada Allah. Nabi kata. Lalu Nabi ajak pergi rumah. Dalam perjalanan, ada orang perempuan tua. Temu dengan Nabi. Minta sesuatu. Nabi layan perempuan tua ni. Ali kata, ni bukan raja ni. Ni bukan raja. Ni kalau raja tak begini. Tak ada pengawal, tak ada apa. Orang mari jumpa begitu je. Ni bukan raja ni. Ni Nabi sungguh. Naik ke rumah Nabi. Nabi hormat dia. Nabi capuk bata suruh duduk. Bata-bata. Orang Arab ni dah ada bata tempat duduk. Orang Melayu tak duduk atas bata, sikit bisu. Orang Melayu. Orang Arab dia duduk atas bata. Capuk. Aku tahu orang adik. Aslim taslam. Masuk Islam, mu selamat. Lalu Nabi kata, dia kata, aku Islam dah. Dia kata ke Nabi, aku Islam dah. Nabi kata, dah, mu dah Islam. Mu pakai hukum mereka buat diri. Tak betul. Aku tahu, wahai adik. Mu takut nak masuk Islam. Islam ni miskin. Akan tiba masanya Islam akan menang. Harta melimpah roh. Sehingga tak cukup orang nak terima harta. Banyak sangat harta. Aku tahu orang adik. Mu takut nak masuk Islam. Akan tiba masanya Islam menguasai Hira. Mu tahu Hira? Dia kata tahu Hira. Dengar nama aku tak pergi lagi. Akan tiba masa Hira akan jatuh pada Islam. Hira ni pusat kerajaan Parsi. Akan jatuh pada Islam Hira ni. Akan tiba masanya perempuan Hira akan pergi ke Mekah dengan tidak ada orang yang kawal dia. Aman. Bila Islam menang, aman. Tak ada huru-hara. Akan tiba masanya. Akhirnya Adi bin Hatim masuk Islam. Masuk Islam. Dan setia dengan Islam. Bila Nabi wafat. Orang Arab murtad. Adi tidak murtad. Adi bin Hatim ini. Dan dia panggil kaum dia, jangan murtad. Dia jumpa kawan-kawan dia. Ketua kabilah, jangan murtad. Dia berjuang sama dengan Bakar radhiyallahu anhu menentang puak yang murtad. Dia hidup dengan zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Ali dia hidup lagi. Sayyidina Osman dia hidup lagi, dia dang. Zaman Sayyidina Ali pun dia dang. Zaman Sayyidina Umar,
Dia pergi melawat. Sayyidina Umar buat layan tak layan dia. Dia kata, mu kena ada aku. Sayyidina Umar. Mu kena ada aku. Dia kata, aku kena. Mu ni orang yang tak lari daripada masa orang lari. Aku tahu mu orang setia kepada Islam. Sayyidina Umar kena dia. Yang Adi bin Hatim. Adi ini tidak murtad. Bukan semua. Yang tak murtad. Ikut bersama, berjuang. Menentang mereka yang murtad. Dua kuasa besar itu juga menerima, kuasa besar ini terima orang yang lari. Tapi yang Adi tak lari. Agenda permusuhan yang semakin membara menjadi galakan kepada kedua-dua kuasa besar untuk menghapuskan Islam secara langsung. Hal ini sekaligus mengheret kedua-dua berdepan dengan perkembangan Islam yang membawa perubahan kepada masyarakat yang tertindas. Semua keadaan ini mewajibkan jihad digerakkan bagi menentang Parsi dan Rom. Keadaannya bukan sahaja lawan murtad, lawan Parsi dan Rom. Dua kuasa besar dunia. Dua kuasa besar dunia, bukan sembarangan. Madinah kecil je nak lawan kuasa besar dunia. Tapi mereka berani menghadapi dua kuasa besar dunia. Adapun konsep hubungan dengan kuasa besar itu mengikut Al-Quran dan amalan ulama sallam adalah seperti berikut. Yang pertama, mengajak kepada Islam tanpa paksaan. Yang kedua, berdamai tanpa menghalang dakwah. Ketiga, jangan berlaku zalim. Keempat, berperang mengikut perintah Allah SWT dalam Quran. Beri pak perkara atau surat kepada kuasa besar dunia. Yang pertama, kamu masuk Islam, kamu selamat. Menjadi sebahagian daripada kami. Selamat. Yang kedua, kalau tak masuk Islam, berdamai. Jangan halang orang nak dakwah. Yang kedua. Yang ketiga, jangan buat zalim. Jangan zalim. Biarkan. Orang masuk Islam jangan ganggu. Yang keempat, perang. Perang. Allah menentukan sama ada kami menang ataupun kamu menang. Sahabat-sahabat Nabi yang datang ni beritahu, kami mari sini ni dengan puak-puak yang nak mati. Puak-puak yang cintakan mati sebagaimana kamu cintakan hidup. Mari nak lawan. Kami ni orang nak mati oleh kami. Nak mati di medan perjuangan. Sila. Kami adalah golongan yang cintakan mati sebagaimana kamu cintakan hidup. Ini empat perkara yang ditawarkan. Wallahu a'lam.